Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah lama tak membaca kitab. Sebenarnya sebelum ni saya tak sihat selama sebulan lebih ya. Tak sihat. Tak sempat nak membaca. Kemudian banyak tugasan. Untuk hari ini kita sambung Bahrul Mazi, iaitu muka surat 21, masih jilid yang pertama, iaitu bab bersuci. Pada tajuk hari ini iaitu Babu Maja'a an Miftahi Salati Tuhur. Bab yang telah datang ia bahawasanya anak kunci solat semayang itu suci. Ketahuilah sekiranya, ya saudaraku, bahawasanya semayang itu diibaratkan dia dengan syurga. Bukankah syurga itu ada anak kuncinya, iaitu semayang? Maka sebagaimana syurga itu ada anak kunci, demikianlah semayang pun ada anak kuncinya. Seorang yang hendak masuk syurga tentulah dengan ibadah dan taat-taat. Dan segala ibadat dan taat itu rukunnya ialah sembahyang. Tiadalah boleh masuk syurga melainkan dengan sempurna sembahyang yang diibaratkan dengan anak kunci syurga. Maka demikianlah pula tiada boleh sembahyang melainkan suci yang diibaratkan. Muka surat 22. Diulang balik semula hadis ni. Kita baca balik semula hadis tu. An Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim as-sahu ahsan. Ini hadis sahih yang dan hasan daripada Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipotong aja sebenarnya, panjang dia punya perawi-perawi dia, tapi diringkaskan kalau tidak berjela-jela. Sabdanya anak kunci semayang itu suci, dan tahrim ni iaitu perkara yang mengharamkan ialah takbir. Dah tak boleh buat apa-apa lah lepas tu bila dah takbir. Dan tahlil ni maknanya menghalalkan perbuatan dunia, ialah salam. Bila dah takbir tak boleh kita nak batalkan semayang dengan suka-suka. Sambungan daripada sebelah. Tadi anak kunci syurga semayang, anak kunci semayang adalah syurga. Ialah anak kuncinya. Ya, ini maulah seseorang yang hendak sembahyang itu suci daripada hadas dan najis, kerana hadas dan najis itu benda ni tak nampak ni. Mim alif nun ma dan bersuci benda ni. Hadas dan najis itu saya tak dapat baca ni benda. Dan bersuci itu penghapusnya. Menegah ini ya saya. Bukan menegah ni, mani'. Mani' menegah lah. Ni bahasa Arab ni sebenarnya. Mani'. Menegahnya, dan bersuci itu menghapuskannya. Maka dalil atas suci itu anak kunci semayang ialah hadis sebagai yang telah dikeluarkan At-Tirmizi pun boleh, Tarmizi pun boleh, Turmuzi pun boleh. Demikian bunyinya, yang seperti di atas yang kita baru baca tadi. Sampai sinilah. Diriwayatkan daripada baginda Ali karramallahu wajhah, daripada Nabi SAW, sabdanya bermula anak kunci semayang itu suci, dan tahrimnya iaitu menjadikan haram yang halal dahulu daripada semayang itu ialah takbiratul ihram, dan tahlilnya yakni yang menjadikan halal akan barang yang diharamkan dalam semayang itu ialah salam pertama. Kata Abu Isa, bermula hadis ini sehabis-habis sahih dan sehabis-habis hasan. Alif ha ni intaha, maknanya sudah tamat, habislah. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Okey, ini cara penulisan Bahrul Mazi iaitu Syekh Idris Al-Marbawi ni. Setiap kali salah satu dia mendatangkan dengan hadis yang sahih. Dia siap tulis bawah sahih hasan, sahih hasan. Maknanya kita beramal dengan berhadis dan juga ayat Quran. Kemudian dia akan ceritakan masalah-masalah ni. Masalah 47 ni bermula daripada muka surat 1 tu, dikira 1, 2, 3 sampai sekarang ni 47 lah. Masalah takbiratul ihram menjadikan haram setengah daripada barang yang halal dahulu daripada masuk di dalam sembahyang. Kata Syafi'i di dalam pada safhah muka surat 153, jilid yang ke-7. Kemudian daripada telah didatangkannya hadis di dalam masalah 47 itu, 46 Dan dengan hadis inilah kami berkata, kami tiada mentahrimkan dengan sembahyang itu melainkan dengan takbir. Ceritanya iaitu dia rujukkan Imam Syafi'i, kemudian dia rujuk pada hadis, iaitu memang apabila bertakbir itu
haram untuk buat sesuatu yang lain daripada solat. Tiada selesai sembahyang melainkan dengan salam. Mesti teruskan walaupun ada apa-apa pun kita mesti teruskan sembahyang. Kalau bab nak membatalkan sembahyang tu ada satu bab yang lain. Tak boleh suka-suka membatalkan solat. Maka barang sesiapa mengerjakan satu kerja yang membatal ia akan sembahyang antara takbiratul ihram dan salam, maka sanggahnya membatal itu ia akan sembahyang. Jaga-jaga. Sanggah ni maknanya tak apa-apa elok. Bukan maksud salam daripada tasyahud, bahkan salam penyudahnya sembahyang. Intaha, ini masalahnya. Jangan batal-batalkan sembahyang suka-suka, tak boleh. Dan bermula kenyataan setengah daripada yang halal dahulu daripada masuk dalam sembahyang itu, seperti makan dan minum dan berbual. Ini perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau perkara yang haram dalam sembahyang, dan bergurau dan tanpa menampa dan layanan, maka semua itu diharamkan. Kemudian daripada takbiratul ihram, maka apabila seseorang itu sudah takbir, tiadalah boleh berbual, bahkan maulah membaca qiraah dan zikir dan sebagainya daripada yang disuruh syarak. Sambungan masalah 48. Masalah memberi salam sembahyang itu menjadikan halal akan barang yang haram di dalam sembahyang. Ya, ini apabila sudah memberi salam pertama, maka haruslah mengerjakan segala yang diharamkan oleh takbiratul ihram, seperti bergerak yang kuat dan berbual dan makan, minum, tak ada titik, minum dan berjalan-jalan dan lainnya. Itulah makna sabda Nabi Muhammad SAW, wa tahliluhat taslim, dan bermula yang menjadikan halal akan barang yang diharamkan oleh takbiratul ihram itu ialah salam yang pertama, dan sebelum memberi salam haram mengerjakannya. Diulang-ulang balik semula lah ni, biasalah. Ini cara penulisan Syekh Idris Al-Marbawi. Maknanya salam yang kedua itu adalah sunat. Disambung membaca muka surat 23, iaitu bab pada mengerjakan bersuci, dan sambung pada hadis seterusnya, hadis yang keempat, iaitu mayakullahu dakhilu khala'. Ini khala' ni tandas ni. An Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hasan sahih, ini kategori hadis. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila masuk jamban, ini perkataan ni jamban, berkata ia, ya hai Tuhanku, bahawasanya aku berlindung dengan engkau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Khubusi ni syaitan jantan, khaba'is syaitan betina. Kita tak tengok masuk bab bersuci yang pertama, iaitu bab masuk ke tandas. Babu ma yaqulu iza dakhala khala'a, bab masalah yang ke-bab 9. Bab barang yang dikata oleh seseorang apabila masuk ia akan jamban. Diketahuilah kiranya, ya saudaraku, bermula jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak, sama ada di dalam negeri atau di padang-padang dan di gompong. Ini ga waw mim pa waw nga, gompong-gompong, benda saya tak tahu ni. Ini kat mana-mana lah buang. Dan sama ada berpagar atau tiada berpagar, dan sama ada setempat atau beberapa tempat, maka semuanya itu telah dinamai orang akan jamban kerana berbuang air kencing dan berak padanya. Ini cerita makna jamban tu apa. Kalau tempat itu khusus buang air, memang jamban lah tu maksud dia. Yang ke-50, masalah 50. Ni bab 9. Masuk jamban dan hadisnya senyanya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan beberapa riwayat hadis masuk jamban ini, dan aku ambil satu saja. Demikian bunyinya. Anas bin Malik yang kita baru baca tadi, sampai sini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang balik ni macam biasa. Apabila masuk ia akan jamban, membaca ia akan doa ini, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, artinya, ya Tuhanku, bahawasanya aku berlindung dengan dikau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan betina, kata Abu Isa At-Tirmizi. Bermula hadis ini hasan dan sahih. Ini dia kategorikan hadis. Masalah 51, al-khubusi wal khaba'is, dan maknanya
Khubusi dan khaba'is, dan maknanya sebenarnya telah bersalahan ulama makna khubusi dan khaba'is. Itu kata qil tu dikatakan lah. Sama je ni. Perkataan ni satu perkataan. Ialah kejahatan, dan kata qil, kata yang lain, bermakna kufur. Dan kata qil, ada satu lagi kata makna khubusi iaitu syaitan, dan makna khaba'is itu maksiat. Ini nak memperkatakan tentang makna khubus dan khaba'is. Kata Ibnul Arabi bermula al-khubus itu pada kalam Arab, maknanya yang dibenci. Maka jadilah makna doa ini: Ya Tuhanku, berlindung aku dengan dikau daripada yang dikeji. Sekiranya perkataan ialah maki dan umpat nista, maka jika yang dikeji itu daripada i'tiqad, maka ialah kufurkan dengan hal dan i'tiqad tiada baik dengan seseorang. Dan jika yang dikeji itu daripada makanan, maka ialah haram. Dan jika daripada minuman, ialah yang mudarat. Maka semuanya itulah yang dilindungkan daripada Allah. Wallahu a'lam. Ini kill semuanya kata-kata makna khubus wal khaba'is. Jadi kita boleh ambil pengertian. Satu maknanya setan jantan, setan betina. Satu maknanya keji dan maksiat. Okey. Walau bagaimanapun semua perkataan semua maknanya tu boleh dipakai. Okey. Kalau keji dari segi perkataan seperti maki, umpat, keji daripada i'tiqad itu kufur. Okey. Kemudian 52, masalah masuk jamban dan masa membaca doanya. Lihatlah doa masuk jamban dalam masalah 50 yang atas itu. Maka menggunakan doa ini apabila jamban itu berumah, ada bumbung apa semua, maka sebelum melangkah bendul pintunya, maka bacalah doa waktu itu. Dan sebelum bukan dah masuk. Dan jika tiada bertempat seperti padang-padang atau di gompong-gompong, ini saya tak tahu benda ni. Kalau gunung tahulah, maka waktu hendak membuka kain dan menyingkapkannya, bacalah akan dia ketika nak sebelum buka kain. Demikianlah masa membaca doa ini. Sambung bab buang air yang ke-24, mayakulahu al-khariju min al-khala. Ini bila nak keluar tandas Yang kelima, hadis yang kelima. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Ini paling pendek lah ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ia daripada jamban berkatalah ya ghufranaka. Kita tengok masalah yang ke-53, sambungan dia. Masuk jamban, mengapa membaca doanya? Ya saudaraku, inilah satu pengajaran Dia punya ini perkataan tak betul jelas. Nabi akan doa waktu masuk jamban itu, ia hendak mengajar umatnya dengan perbuatan dan memberi ketahuikan bahawasanya seorang yang masuk jamban dengan tiada membaca doanya amatlah sukacita syaitan awal dapat dia serta awaluhu, bahasa Arab kan ni. Sukacita syaitan dapat ia sertanya di dalam jamban. Syaitan pun sama-sama duduk kat jamban. Syaitan ni memang duduk kat jamban kan. Maka seorang yang di dalam jamban hendaklah menghalaunya dengan menyebut nama Allah, bukannya tempat menyebut mana ni? Mimnya waw tanya kerana saya tak dapat baca ni. Bukannya tempat menyebutnya, kerana tempat kotor dan najis. Dengan kerana itu, bagi menghalaukan dia dan tiada memberikan dia sama masuk jamban, disebutkan nama Allah dengan kata a'udzubillah. Artinya aku berlindung dengan Allah, dan berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpul peliharaan antara yang mengucapnya dengan antara syaitan dan keluar ia. Kita nak masuk jamban ni nak menghalau dulu. Keluar. Gitu lebih kurang maksud dia lah. Tapi kita gunakan dengan nama Allah. Bukannya kita hormat dia dengan guna kataan tabik datuk, anak cicit tumpang lalu, nak masuk dulu. Itu tak apa-apa, betul. Boleh rosak akidah. Nabi yang ajar.
Okey, kalau nak masuk rumah kosong pun sama juga, kalau masuk hutan pun sama juga, gunakan dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Babu ma yaqulu iza kharaja minal khala'i, bila bab ni bab keluar tandas. Bab barang yang dikata bila keluar seseorang daripada jamban, ketahui istilah kiranya ya saudaraku telah dibataskan. Bataskan ke nyatakan ni. Bacaan dan doa masuk jamban pada bab yang dahulu daripada Ibnu ini, maka janganlah lupakan dia. Ini doa masuk tu jangan lupa. Maka sekarang hendak menyatakan apakah pula doanya apabila keluar dari jamban itu. Maka ya saudaraku, inilah satu hadis yang didatangkan oleh Tirmizi pada menyatakan keluar dari jamban dan doa dari Nabi pada waktu keluarnya. Demikian bunyinya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Ini diulang balik semulalah. Jadi kita tak payah bacalah. Bawah kita ambil. Keluar ia daripada jamban, iaitu buang air kecil atau besar, berkata telah ia demikian bunyinya ghufranaka. Artinya aku mintakan ampun engkau ya Tuhanku. Ghufranaka ni minta ampun kepada Allah lah. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi gharib. Ini kategori hasan lah hadisnya. Masalah keluar dari jamban dan doanya ya saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah ke-54 itu dapatlah kita tahu akan satu amalan Nabi kita, iaitu apabila keluar ia daripada jamban membaca ia akan doa ini ghufranaka. Maka lebih kurang gitulah. Seorang yang menyempurnakan adab qada hajat itu janganlah kurang daripada menyuruh sebagai perbuatan Nabi supaya tiada keluar beberapa nama amalan yang diamalkan daripada menurutnya. Jangan kita memandai-mandai lah, supaya tidak terkeluar daripada amalan Nabi. Masalah 56. Keluar dari jamban mengapa berdoa? Adalah berdoa keluar dari jamban itu sesuatu amal yang tiada segianya dilupakan, kerana ialah sesuatu pengajaran yang amat berharga. Keluar ni kan dah buang air, kita dapat pengajaran sebenarnya. Bukankah masuk jamban tadi membuang fadilat, membuang fadilat lebih-lebihan, yang ini hampas-hampas makanan yang busuk-busuk yang tiada faedah bagi jisim dengan senangnya, maka membuang hampas. Maknanya kita keluar tu kita bersyukur, alhamdulillah dapat buang. Kalau simpan dalam perut, maka boleh rosak perut kita, badan kita. Sambung tadi ni dia punya ceritanya. Ini hadis yang ke-6, tadi hadis yang ke-5. Annaha an istiqbalil qiblati au istidbariha an qada'il hajat. Ini bab pada menyatakan tentang larangan menghadap kiblat. An Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaiti wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Daripada Abi Ayyub Al-Ansar, ini iaitu golongan Ansar, penduduk Madinah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kamu akan berak. Ini pertanyaan memang tegak. Maka jangan menghadap sekalian kamu akan kiblat dengan dengan berak, dan tiada kencing, dan jangan memberi belakang sekalian kamu akan dia, dan tapi berhadap ke timur atau berhadapan ke barat sekalian kamu. Janganlah menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat pun tak boleh sebenarnya. Tulisnya. Sambungan yang tadi tu. Dengan senangnya, iaitu kita dah buang tadi tu, kan sakit perut tadi, masuk tandas buang. Buang tu dengan senangnya, yang ini tiada susah dan tiada sakit. Bukankah satu nikmat? Dah berapa buang tu dapat nikmat. Sebutlah ghufranaka ya Tuhan, ampunkan dosaku, sebab dapat nikmat. Kemudian tinggal apa benda ni? Fa nun. Ini bahasa Arab ke apa ni? Confuse ya. Fa'an ni daripada kemudian tinggal daripada yang dibuang tadi bagi
uh, benda ni mensuburkan, ni ba titik tak ada, mensuburkan tubuh. Bukankah pula satu nikmat? Badan sedap lah maknanya. Kalau tak buang tak sedap. Maka membuang hampas itu jika dipayahkan Tuhan, apalah kita kata. Dan dengan sebab ni sin baba tak ada titik, terbuang hampas itu jadi pula daripadanya beberapa nikmat yang tiada kita terucapkan syukur kepadanya. Maka manakala ingat seseorang akan banyak nikmat yang diberinya dan tiada terucapkan syukur, maka segialah membayar qada'nya. Qada' ni iaitu menunaikan hajat dengan meminta ampun. Jikalau dengan bahasa Arab, ghufranaka. Ini bahasa Arab ni maksudnya aku minta ampun. Artinya kupohonkan pada engkau ya Tuhanku akan keampunan. Ini perkataan pendek tapi terjemahannya panjang yang di sini. Hamba-Mu yang tiada terucapkannya syukur akan nikmat engkau tiada terbilang. InsyaAllah kita sambung nanti akan datang pada babu an-naha an istiqbal qiblah. Ini sebenarnya hadis ni kat atas ni dia letak. Dia punya perbincangan di bawah, iaitu pada masalah yang ke-57, jangan menghadap ke arah kiblat. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Semoga ia bermanfaat untuk sendiri saya dan sesiapa yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.